warahmatullahi wabarakatuh semua. Jumpa bersama. Ni sebabkan kita dah PKPB ni di Batu Kurau. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita secara maya. Kamu semua dalam topik lepas, dalam video lepas, kamu ada belajar 8 hormon yang dikeluarkan oleh 8 organ dalam tubuh badan manusia. Kamu semua dah belajar 4 hormon kan? Kamu semua dah belajar yang pertama adalah hipotalamus. Yang kedua, kamu dah belajar kelenjar pituitary iaitu bahagian adrenal. Dan yang ketiga, dah belajar kelenjar pituitary bahagian posterior. Dan yang ketiga, kamu dah belajar tentang thyroid. Maksudnya kalau cikgu sebut je hipotalamus mengeluarkan hormon apa, kamu semua dah dapat kuasai. Hari ni dalam video ni cikgu akan sambung 4 hormon lagi yang dikeluarkan oleh 4 bahagian organ dalam badan kita. Di akhir video ni, cikgu nak kamu semua tanya diri kamu sendiri, kamu dapat tak 4 perkara penting yang berkaitan video ni? Yang pertama kamu akan dapat iaitu mengenal pasti 4 bahagian hormon yang dikeluarkan oleh organ badan manusia, iaitu yang pertama adalah pankreas, yang kedua adalah ovari, yang ketiga testis dan yang keempat adalah kelenjar adrenal. Maksudnya kalau cikgu sebut, organ apa, organ pankreas mengeluarkan hormon apa, kamu dah tahu dah hormon apa yang dikeluarkan oleh pankreas. Yang kedua, kamu semua dapat, yang kedua, kamu dah tahu, kamu tahu situasi apa dalam kehidupan seharian kita di mana sistem saraf dan sistem endokrin akan bekerjasama, akan bertindak balas dalam badan kita. Yang ketiga adalah kamu dapat sekurang-kurangnya menyatakan secara lisan 2 persamaan sistem saraf dan sistem endokrin. Dan yang keempat, yang terakhir, kamu semua dapat sekurang-kurangnya membezakan 2 sistem saraf dan juga sistem endokrin. Ini yang kamu akan belajar dalam video ini. Tadi kamu semua dah tengok cikgu berlakon tadi. Pasal apa ya? Dan kamu juga dah belajar 4 perkara, 4 hormon yang cikgu dah nyatakan dekat video yang tadi. Sekarang ni cikgu akan sambung lagi 4 hormon yang ada dalam badan manusia dan juga video yang cikgu lakonkan tadi tu pasal apa. Jom. Kita tengok sama ada kamu boleh tak dapat 4 perkara yang cikgu cakap tadi. Maksudnya di akhir video ni 4 perkara tu kamu perlu kuasai. Yang pertama adalah perkara yang cikgu akan tekankan dalam video ni. Cikgu akan terangkan organ apa yang mengeluarkan hormon tersebut. Dan yang kedua, organ mana yang akan gunakan hormon tersebut. Dan yang ketiga, apa fungsi hormon tersebut dirembeskan dalam badan kita. Kita pergi kepada organ pertama, pankreas. Yang kamu lihat tu, pankreas tu, bentuk pankreas tu, dia telah mengeluarkan 2 jenis hormon. Yang pertama adalah hormon insulin dan yang kedua adalah hormon glukagon. Bahagian mana yang guna dia? Organ yang menggunakan hormon insulin dan glukagon ni ada satu je, iaitu dia sama, hati, otot dan tisu adipos. Maksudnya hati, otot dan tisu adipos ini memerlukan insulin dan glukagon. Tapi fungsi dia berbeza. Untuk insulin, fungsinya adalah untuk menurunkan aras glukosa dalam darah kita. Dan yang kedua adalah untuk membantu menukarkan glukosa kepada glykogen.
glukogen. Okey, manakala fungsi untuk glukagon pula adalah untuk meningkatkan aras glukosa dalam darah kita dan yang kedua untuk menggalakkan penukaran glycogen kepada glukosa. Okey, contoh situasi dia macam ni situasi pertama, kamu cuba fikirkan betul tak jawapan cikgu, okey? Kalau tak betul, kamu boleh komen dekat bawah YouTube cikgu ni tau. Okey, yang pertama situasinya adalah, gembiranya. Wah, seronoknya hari ni. Saya rasa dalam badan saya ni banyak sangatlah glukosa. Kena turun ni. Maksudnya kalau banyak sangat glukosa dalam badan kita, hormon apa yang diperlukan untuk turunkan glukosa dalam badan kita? Iaitu hormon insulin. Lepas tu satu lagi situasi dia, kita rasa penatnya, lesunya, macam tak cukup gula lah dalam badan ni. Apa yang kita kena? Okey, maksudnya kita kena ada hormon glukagon dirembeskan supaya dalam badan kita banyak glukosa. Siapa yang rembeskan hormon ni? Dua hormon ni iaitu insulin dan glukagon. Mestilah pankreas. Okey, kita akan pergi tengok hormon yang kedua iaitu kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal seperti yang kamu tengok dekat atas tu, dia dekat berhampiran dengan ginjal kita, dekat dengan buah pinggang kita, ginjal ataupun kita panggil dia sebagai buah pinggang. Okey, kamu cuba tengok dekat bahagian kuning tu. Dia tulis kelenjar adrenal. Itulah dia. Maksudnya dekat situ, dia telah mengeluarkan dua hormon iaitu hormon aldosteron dan juga hormon adrenalina. Okey. Siapa yang guna dia? Okey, bagi hormon aldosteron, organ yang menggunakannya hanya buah pinggang sahaja. Okey, fungsinya adalah untuk meningkatkan penyerapan semula garam dalam ginjal. Okey, yang kedua adalah adrenalina. Organ yang menggunakan hormon ni ada 3, iaitu tisu otot, hati dan juga jantung. Okey, maksudnya, fungsinya untuk apa? Kenapa tisu otot, hati dan jantung ni guna hormon adrenalina ni? Okey, sebab dia akan meningkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah dan untuk meningkatkan kadar metabolisme dan mengecutkan salur darah dan meningkatkan kadar pernafasan dan denyutan jantung. Maksudnya bila kita rasa macam takutnya dup jantung kita berdegup-degup dengan cepat dengan laju sebab apa? Sebab ada hormon adrenalina banyak dirembeskan dalam badan kita. Okey, yang kedua adalah ovari. Okey, bahagian ovari adalah bahagian wanita. Okey, seperti yang kamu tengok, bahagian ovari telah merembeskan dua hormon, iaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Okey, estrogen ni organ yang menggunakannya adalah gonad, kulit, otot dan tulang. Okey, kalau kamu nak tahu, gonad ni adalah bentuk wanita. Maksudnya kalau wanita, gonad ni adalah ovum. Tapi kalau untuk lelaki, apa agak-agaknya gonad dia? Mestilah testis ataupun sperma. Itulah dia gonad. Okey. Jadi maksudnya fungsi estrogen ni untuk apa? Okey, fungsinya adalah untuk merangsang perkembangan ciri-ciri kepribadian wanita. Maksudnya untuk cakap kita ni wanita, perlu ada apa? Kenapa kita ni wanita? Ciri-ciri yang ada pada wanita ni disebabkan oleh hormon estrogen. Okey, yang kedua, fungsi estrogen adalah untuk membaiki dan menebalkan dinding uterus. Okey. Manakala fungsi bagi progesteron pula adalah untuk menebalkan dinding uterus dan untuk membentuk plasenta. Okey, ini adalah hormon dia. Kegunaan hormon tu. Okey, sekarang kita akan tengok kepada hormon yang keempat, yang terakhir sekali, iaitu testis. Okey, hormon testis hanya mengeluarkan organ testis hanya mengeluarkan satu hormon sahaja, iaitu hormon testosteron. Maksudnya macam mana kita nak cakap dia ni adalah lelaki, ciri-ciri bagi kepribadian lelaki, maksudnya dia banyak hormon testosteron.
testosteron. Okey, fungsinya organ apa yang menggunakan testosteron ini adalah gonad, kulit, otot dan juga tulang. Fungsinya hanya satu, iaitu merangsang perkembangan ciri lelaki dan juga untuk spermatogenesis. Okey, inilah dia hormon-hormon yang ada dalam sistem endokrin. Okey, sekarang ni kita akan teruskan kepada penglibatan sistem saraf dan sistem endokrin. Maksudnya, dalam kamu juga telah mempunyai pengetahuan asas berkaitan sistem saraf. Cikgu dah ajar kamu kan, kalau dalam sistem saraf, macam mana kita nak makan, macam mana kita tengok cahaya, maksudnya jenis deria kita adalah fotoreseptor. Okey, mula-mula sekali, apa dia dalam sistem saraf kita belajar? Kita belajar ada berlaku perubahan di luar persekitaran kita kan? Maksudnya kita tenang-tenang berjalan, lepas tu tiba-tiba ada satu perubahan. So, bila perubahan, dia berlakulah rangsangan. Sama ada rangsangan luar ataupun rangsangan dalam. Okey, contoh cerita yang cikgu nak situasikan adalah kamu jalan, tiba-tiba kamu nampak anjing. Anjing. Alamak, anjing ni nak kejar saya ke, tak kejar saya ke? Kamu dah mula rasa macam, takutnya. Okey, bila kamu takut, bila kamu rasa takut, jantung kamu berdegup-degup, ada satu hormon iaitu di bahagian kelenjar adrenal telah merembeskan hormon adrenalina dan noradrenalina, menyebabkan kamu rasa jantung berdegup dengan laju dan pada masa yang sama kamu bernafas juga laju. Okey, masa kamu kejar anjing, kamu nampak anjing. Anjing nak kejar saya. So, bila anjing nak kejar saya, dia hantar ke impas saraf bahagian otak, iaitu pusat integrasi. Lepas tu otak tu suruh otot mana yang akan bergerak, iaitu otot kaki. So, gerak balas yang dilakukan oleh kita lepas nampak anjing itu adalah berlari. Inilah dia contoh situasi di mana sistem saraf dan sistem endokrin terlibat. Yang ni maksudnya dalam situasi cemas. Contoh macam kamu tengok dalam gambar tu kan, kamu nampak anjing nak kejar dia. Itu adalah perubahan rangsangan. Apa agak-agaknya? Okey, kalau cikgu salah, kamu betulkan di ruang komen tau. Cikgu rasa ini adalah rangsangan luar. Sebab dia nampak ada anjing. Lepas tu dia rasa macam cemas. Mata dia nampak hantar ke otak. Otak cakap otot kaki suruh berlari laju. Dalam pada masa yang sama juga, dia rasa nafas dia duk, jantung dia berdegup-degup laju dan dia bernafas dengan kuat. Sebab ada hormon yang dirembeskan dalam badan dia. Inilah dia yang kamu kena belajar. Okey? Okey, ini adalah yang dalam buku, iaitu macam mana penglibatan sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas, iaitu sama ada kita nak berlawan dengan orang, kita rasa dan nak lari, dan satu lagi contoh situasinya, sama tak kalau kita takut? Kalau kita takut pun kita rasa cemas kan? Itu juga salah satu sistem endokrin dan sistem saraf bekerja sama ataupun bertindak balas dalam badan kita pada waktu yang sama. Okey, nampaknya kita dah sampai di penghujung video. Okey, ini adalah hasil pembelajaran kamu yang terakhir, iaitu persamaan dan perbezaan antara sistem endokrin dan sistem saraf. Okey, persamaannya ada 3. Okey, yang pertama adalah mempunyai tisu atau organ sasaran. Maksudnya sistem saraf dan sistem endokrin ada tisu dan juga organ sasaran dia. Dan yang kedua, menghasilkan gerak balas bagi sesuatu rangsangan. Dan yang ketiga, berfungsi menyelaraskan segala aktiviti badan. Okey. Maksudnya, apa pula bezanya? Okey, bezanya kalau dalam buku dia ada banyak. Tapi cikgu telah ringkaskan kepada 3 perkara saja yang perlu kamu ingat. Okey, yang pertama adalah tempoh kesan. Dan yang kedua adalah tempoh gerak balas. Dan yang ketiga adalah terdiri daripada apa? Okey, bagi sistem saraf, tempoh kesan dia adalah singkat. Tapi untuk sistem endokrin, dia lama dan
panjang. Okey, bagi tempoh gerak balas, maksud gerak balas tu adalah perubahan badan kita disebabkan oleh berlaku perubahan persekitaran tu. Okey, kalau sistem saraf, kamu rasa takut, kamu terus lari kan? So, gerak balas dah cepat dan serta-merta. Tapi kalau sistem endokrin, gerak balas dia lambat dan tapi dia berpanjangan. Okey, kalau terdiri daripada sistem saraf ni, dia berkait. Dia mesti terdiri daripada berjuta-juta sel neuron. Kalau sistem endokrin terdiri daripada kelenjar endokrin tanpa duktus. Okey, itulah dia pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu harapkan inilah dia kesimpulan ringkas yang cikgu akan berikan kepada kamu. Okey, dalam video ni cikgu telah menekankan 4 perkara penting, iaitu yang pertama, cikgu telah menerangkan kepada kamu 4 organ badan manusia yang telah mengeluarkan hormon-hormon yang berbeza. Maksudnya kalau cikgu cakap, kita tengah takut, maksudnya kita tengah takut, kita tengah cemas, berdegup-degup. Hormon apa yang dikeluarkan dalam badan kita? Betul tak? Hormon adrenal. Maksudnya kelenjar adrenal telah mengeluarkan hormon adrenalina. Okey, contohlah kalau kita tengah alamak, lesunya. Rasa macam kekurangan gula lah dalam badan. Hormon apa yang perlu dirembeskan? Hormon glukagon. Itu yang pertama kamu telah kuasai. Yang kedua adalah, okey, berdasarkan lakonan cikgu dekat atas tadi yang cikgu berlakon, takutnya ada anjing kejar. Dia bersama dengan situasi apa? Okey, adakah dia bersama dengan situasi di mana sistem saraf dan sistem endokrin bekerjasama bertindak malam dalam badan kita? Dan yang terakhir, kamu dapat mengetahui persamaan sistem saraf dan sistem endokrin dan juga dapat membezakan sistem saraf dan sistem endokrin. Inilah dia hasil video yang cikgu buatkan untuk kamu. Jadi, cikgu harap kamu dapat memberi komen dan juga pendapat kamu mengenai video ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, bye. Sorry, it's DJ.